الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman yang telah kita kecapi selama ini dengan berusaha menambahkan ilmu dan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita di kalangan hamba-Nya yang melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita akan tergolong di kalangan hamba-Nya yang mendapat nikmat kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Khutbah pada hari ini bertajuk sikap saling hormat menghormati. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Saling hormat menghormati adalah salah satu sifat mahmudah atau sifat terpuji dalam Islam. Sifat saling hormat menghormati ini harus ada kepada seseorang Muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap hormat menghormati ini adalah antara ciri-ciri menampilkan seseorang yang berakhlak mulia. Antara contoh-contoh sifat saling hormat menghormati itu ialah memberi layanan mesra dan sopan, saling bekerjasama, saling menghargai antara satu sama lain, dan menghargai budi serta jasa orang lain. Selain itu, dalam pergaulan seharian, kita juga dituntut untuk berakhlak mulia, seperti baik dalam bertutur kata dan perilaku. Bahkan ia menjadi syarat kesempurnaan iman seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya, dan orang-orang yang paling baik di antara kamu ialah mereka yang paling baik terhadap istrinya. Akhir-akhir ini, sifat saling hormat menghormati ini telah mula terhakis sedikit demi sedikit daripada amalan umat Islam. Apabila hormat menghormati ini sudah tiada, ia bukan sahaja akan menyebabkan kerosakan pada hubungan sesama manusia, malah ia akan menyebabkan imej Islam itu akan dipandang negatif oleh berbagai pihak. Islam agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa perkara yang perlu diamalkan berkaitan dengan saling hormat menghormati ini. Orang yang perlu kita hormati antaranya ialah, pertama, menghormati kedua ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang paling berhak mendapat rasa hormat dalam kehidupan setiap manusia itu adalah kepada kedua ibu bapa. Malah menjadi dosa besar kepada yang tidak menghormati kedua-duanya, walaupun berkata sekalipun. Oleh itu, kita disuruh untuk sentiasa menghormati kedua ibu bapa sebagai orang yang telah berjasa dan membesarkan kita. Tanpa kedua-duanya, kita tidak akan mencapai seperti mana yang kita ada sekarang ini. Kedua, menghormati sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 18, "Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah atau sombong kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi membanggakan diri. Sombong adalah sifat yang tercela. Dengan bersifat sombong, sesama manusia akan menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran dan menghina sesama manusia. Bukan itu sahaja, apabila sombong itu ada di dalam diri manusia, akan berlakulah kezaliman dan rasa angkuh. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan mengabaikan sifat saling hormat menghormati, kerana kesan daripada tidak mengamalkan sifat ini akan membawa kesan yang buruk di dalam kehidupan sesama manusia. Ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah seorang muda menghormati pada orang tua kerana tua usianya, melainkan Allah akan membalas penghormatan dengan menghormatinya pula ketika usianya kelak. Hadis tersebut menerangkan kepada kita bahawa kita disuruh menghormati akan orang yang lebih tua. Sebagai orang muda, mereka perlu sentiasa mendengar nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan oleh orang yang lebih tua, kerana berdasarkan pengalaman terdahulu yang telah mereka lalui. Seterusnya, seperti yang ditegaskan dalam hadis tersebut, sekiranya seseorang itu ingin dihormati ketika waktu tuanya kelak, ia perlulah menghormati kepada orang-orang yang lebih tua daripadanya. Keempat, menghormati jiran tetangga. Kepentingan sifat saling hormat menghormati kepada jiran tetangga itu adalah seperti mana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang bermaksud, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menghormati tetamunya. Sebagai tanda berimannya seseorang itu adalah dengan saling menghormati sesama jiran tetangga sekelilingnya. Dengan saling hormat menghormati ini, setiap masyarakat itu akan hidup dengan rukun damai dan harmoni. Masyarakat yang hidup harmoni akan mampu melaksanakan tanggungjawab bersama dalam membangunkan masyarakat, seterusnya menggembirakan kehidupan bermasyarakat sesama mereka. Kelima, menghormati tetamu. Tetamu yang datang adalah amanah Allah yang harus ditunaikan haknya. Tuan rumah bertanggungjawab ke atas tetamu selama berada di rumahnya, serta wajib menafkahkan sebahagian rezekinya buat tetamu itu. Dengan menghormati tetamu dan menyempurnakan haknya, ia menjadikan seseorang Muslim itu memiliki iman yang sempurna, apatah lagi tetamu itu saudara seagama. Namun, tetamu bukan Islam turut mendapat layanan yang sama daripada tuan rumah beragama Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang itu sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Menghormati dan memuliakan tetamu adalah sunnah Rasul. Malah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah antara Rasul yang amat memuliakan tetamunya. Baginda menerima tetamu dengan hati terbuka dan melayani mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala merakamkan perihal Nabi Ibrahim alaihi salam ini menerusi firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sehingga 27 yang bermaksud, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tetamu Ibrahim yang dimuliakan, tatkala mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepadamu. Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepadamu, sambil berkata dalam hati, mereka ini orang yang tidak dikenali. Kemudian ia masuk mendapatkan ahli rumahnya dan dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggang, lalu dihidangkan kepada mereka sambil berkata, silakanlah makan. Hakikatnya, amalan menghormati tetamu bukan saja menunjukkan ciri-ciri perilaku terpuji, malah berkait rapat dengan tahap keimanan seseorang Muslim. Keenam, menghormati guru. Guru adalah orang yang mengajar kita dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang itu, mereka adalah bekas seorang pelajar yang tetap terhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya pada masa dahulu. Oleh itu, Islam mengajar kita supaya menghormati guru dan memuliakannya sebagaimana kita memuliakan ibu bapa kita, kerana mereka lah menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan pengganti ibu bapa kita bila di sekolah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, belajarlah ilmu untuk ilmu, dan tunduk patuhlah kepada orang yang kamu belajar ilmu daripadanya. Ketujuh, menghormati pemimpin. Pemimpin ialah individu yang mempunyai tahap kecekapan dan kelebihan
dalam sesuatu bidang serta diamanahkan oleh pengikut-pengikutnya bagi mencapai sesuatu matlamat. Pemimpin juga merupakan orang yang paling dipercayai pengikutnya untuk menjalankan tugas dengan berdedikasi dan berupaya mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktiviti-aktiviti yang ditetapkan. Sebagai seorang Islam, kita perlu ketahui bahawa amatlah penting untuk menghormati pemimpin. Setiap pemimpin juga melakukan kesilapan kerana mereka juga adalah manusia biasa seperti kita. Namun, ada sebahagian manusia yang masih menganggap bahawa pemimpin tidak pernah melakukan kesilapan. Perkara ini adalah tidak tepat kerana pemimpin juga tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Anggapan ini harus diperbetulkan kerana pemimpin bukanlah Tuhan yang memberi kita apa yang kita hendak. Terdapat salah faham dalam anggapan ini. Namun kita bukanlah menganggap mereka tidak pernah melakukan kesilapan, tetapi kita harus beranggapan baik daripada tidak baik kepada pemimpin yang kita pilih. Caranya ialah kita menegur kesilapan mereka dengan memberi nasihat, kerana agama itu adalah nasihat. Nasihat yang kita berikan adalah untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk pemimpin dan untuk manusia keseluruhannya. Nasihat ialah apabila kita inginkan kebaikan kepada pihak yang diingati. Ia juga untuk pemimpin di kalangan umat Islam. Kita harus ingat apa yang kita lakukan adalah untuk menyampaikan kebaikan. Teguran yang baik itu adalah nasihat yang menggunakan nada yang rendah, supaya pemimpin yang kita tegur itu tidak terasa hati. Kita tegur pemimpin adalah supaya untuk menghalang dari mereka melakukan kesilapan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mementingkan sifat saling hormat menghormati. Islam tidak menyuruh kita agar menghormati kepada sesama Muslim sahaja, bahkan perlu saling hormat menghormati kepada semua orang. Ini kerana bukan sahaja ganjaran besar yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kehidupan manusia itu akan lebih sempurna, saling bantu-membantu dan rukun damai sesama mereka. Akhirnya, kehidupan seseorang Muslim itu akan dilalui dengan penuh kebahagiaan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.